Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1244, antara paparan utama. Tawaran harapan pastikan cita-cita Malaysia ke hadapan. Fitnah dan ponteng tugas itu berdosa. Parti khianat beri amaran kepada pengkhianat. Kelantan mahu perubahan atau kekal dengan IT Bank? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawaran harapan yang dilancarkan kemarin merupakan dokumen manifesto pilihan raya Pakatan Harapan yang dibuat secara terperinci berdasarkan pengalaman memerintah Kerajaan Persekutuan selama 22 bulan memerintah kerajaan negeri di samping pendapat daripada badan profesional serta NGO. Pengerusi Jawatankuasa Tawaran Harapan Pilihan Raya Umum ke-15, Adli Zahari berkata, tawaran ini dirangka bagi memastikan cita-cita kita membawa Malaysia ke hadapan. Menurut beliau, tawaran harapan adalah hasil pembentukan jawatankuasa yang turut menimbangkan pandangan pelbagai pihak, sama ada individu, pemikir, NGO atau pusat kajian. Bila kita memulakan tawaran ini, jawatankuasa dibentuk. Persoalan paling asas adalah melihat masalah yang dihadapi rakyat di akar umbi, di desa, sub-bandar, bandar dan dalam semua infrastruktur dalam negara. Kita lihat apa kelemahannya dan dari situ kita datangkan solusi ini. Pimpinan Pakatan Harapan penuh pengalaman. Kita ambil daripada pengalaman mentadbir negara dan organisasi, termasuk pengalaman penjawat awam bagi kita hasilkan solusi terbaik. Katanya, ujar Adli, untuk menyediakan tawaran harapan itu sama sulitnya seperti membincangkan calon-calon Pakatan Harapan. Ada kalanya, kata Adli, timbul perdebatan dan penghujahan. Jadi inilah iltizam yang terbaik kita boleh berikan untuk Malaysia tercinta ini, tegasnya. 10 keutamaan tawaran Pakatan Harapan ialah: 1. Tangani isu kos sara hidup. 2. Perangi rasuah dan kukuhkan institusi demokrasi. 3. Perkasa peluang ekonomi belia dengan terokai sektor manusiawi. 4. Selamatkan generasi tercicir dalam pendidikan. 5. Bina ketahanan bencana dan mantapkan perlindungan. 6. Tangani isu doktor kontrak. 7. Hapuskan isu ketaksamaan gender dan memperkasa sosioekonomi wanita. 8. Perkasa wilayah Sabah dan Sarawak. 9. Tingkatkan daya saing setiap rakyat Malaysia. Dan 10. Pelihara khazanah alam demi anak cucu kita. Berucap pada majlis peluncuran tawaran harapan itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tunggaknya masih isu tata kelola pemerintahan. Satu dokumen yang indah tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa memastikan satu pemerintahan yang tunduk kepada rukun, hukum dan tata kelola yang baik. Soal keluhuran undang-undang, kebebasan badan kehakiman, soal pembantrasan rasuah kekal sebagai tonggak, tegasnya. Menurut beliau, UMNO BN tidak mungkin mampu mengemukakan cadangan dengan mempertahankan prinsip tata kelola yang baik kerana isu rasuah dan penyelewengan terlalu terpalit dalam kepimpinan mereka. Anwar juga menyela kepimpinan PN yang terbabit dalam penganugerahan kontrak untuk memperkukuh sumber dana dan tembolok pimpinan mereka yang tidak dapat dipertikaikan. Beliau berkata PN berkecamuk dalam menangani COVID-19 yang melihat PKP terpanjang dan kematian meningkat sehingga lebih 30,000. Begitu juga isu pengurusan perolehan vaksin dan perubatan yang tidak telus sehingga hari ini, kata Anwar. Beliau berkata tawaran harapan adalah demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih mapan dan menjaga kepentingan rakyat melalui program penjagaan yang betul. Misalnya, untuk menangani isu kemiskinan dan pendidikan, tidak kira bangsa, budaya dan agama. Anwar menolak fahaman Islam yang kolot dan fanatik. Saya ingin tegaskan di sini, untuk negara ini,
untuk menyelamatkan negara ini daripada polemik politik yang tidak berkesudahan. Saya merayu agar rakyat memberi kesempatan yang sebaiknya kepada Harapan untuk muncul sebagai parti yang mempunyai majoriti jelas dalam pilihan raya umum akan datang, ujarnya. Menurut beliau, kebobrokan yang ada sekarang seperti mewujudkan kabinet yang besar dan duta-duta khas hendaklah dihentikan. Beliau berharap generasi yang akan datang menjadi penerus kepada aspirasi Pakatan Harapan hari ini. Apa yang disebut oleh Anwar sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan adalah hakikat yang kita harus hadap. Tidak ada apa pencapaian yang boleh dibanggakan oleh kerajaan BNPN dalam pentadbiran lebih 31 bulan selepas merampas mandat rakyat pada hujung Februari 2020. Apa yang mereka ada hanyalah hasutan agar rakyat negara ini berpecah belah dan membenci antara satu sama lain kerana perbezaan kaum dan agama. Adakah fitnah dan ponteng kembar siam yang sedang dikandung oleh pemimpin parti yang kononnya membawa slogan bersih dan stabil? Menurut ahli jawatankuasa pusat DAP, Lim Lip Eng, sejak pembubaran parlimen, sudah 3 kali Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menabur fitnah mengatakan DAP sebuah parti yang berkait rapat dengan Parti Komunis dan sebuah parti yang menolak institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Fitnah demi fitnah, tuduhan demi tuduhan, adakah menyebarkan kebencian dan pembohongan terhadap DAP sebahagian daripada manifesto PAS? Semalam adalah kali ketiga selepas pembubaran parlimen, beliau menyebarkan fitnah mengatakan DAP adalah parti yang berkait rapat dengan Parti Komunis dan menolak institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Adakah dia akan mengulangi naratif ini 10 kali sehingga hari pengundian tanpa jemu? Bidas Lip Eng dalam Facebooknya. Dalam satu kenyataan berasingan kepada portal Malaysia Deadline, Lip Eng menasihatkan Abdul Hadi untuk lebih mengetengahkan masalah inflasi dan kos sara hidup rakyat dalam kempen mereka berbanding terus-menerus menggunakan naratif kebencian dan perkauman untuk menyerang parti lain. Setiausaha DAP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu berkata, DAP sedia menerima kritikan, membina dan berdebat dengan mana-mana pihak tentang apa jua isu dilempar terhadap parti itu. Namun serangan yang disasarkan PAS terhadap mereka jarang sekali mempunyai kritikan membina. Sebaliknya, ujar beliau, setelah 2 tahun berada di dalam kerajaan, PAS banyak membazirkan masa untuk membangkitkan isu kaum dan agama tetapi tidak melakukan penambahbaikan di negeri yang diterajui mereka. Adalah lebih baik untuk Abdul Hadi Awang lebih cakna akan masalah-masalah rakyat seperti masalah inflasi, kos sara hidup yang meninggi dan macam-macam lagi. Buat ketika ini, Presiden PAS dilihat tidak cekap menjalankan tugas kerana sering dilihat ponteng sidang parlimen dan hanya mengerahkan masa dan tenaga untuk isu-isu berkaitan kaum dan agama, katanya seperti dipetik. Terdahulu, Lip Eng mencabar Abdul Hadi supaya membuat laporan polis berhubung isu DAP Komunis. Namun sehingga hari ini, beliau diam membisu, kata Lip Eng. Beliau juga mengingatkan Abdul Hadi adalah lebih baik jika segala usaha dan tenaga digembleng bagi membaiki kebincangan, kepimpinan dan pentadbiran PAS, khususnya di negeri yang ditadbir parti itu, dan bukan disalurkan tenaga dan usaha tersebut dengan melemparkan kata-kata benci kepada pihak lawan, katanya. Aneh sekali, Abdul Hadi terus juga mengulangi pelbagai fitnah yang diciptanya, walaupun beliau di antara ahli parlimen yang kerap ponteng sesi perbahasan di parlimen. Menurut data yang dikumpulkan oleh MyMY daripada sumber Hansard di parlimen, antara 27 Julai 2021 hingga 4 Ogos 2022, kehadiran Abdul Hadi di Dewan Rakyat hanyalah 26 kali, iaitu 30.5%, lebih baik sedikit berbanding pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang hadir hanya 23 kali, iaitu 27.38%. Selain memfitnah DAP Komunis, Abdul Hadi juga mengatakan ada iblis dalam Pakatan Harapan dan gabungan itu mengganggu-gugat asas perlembagaan persekutuan dan kestabilan negara. Bantuan dan hak rakyat disekat, malah perlembagaan pula cuba dilerai satu persatu. Rakyat harus bangkit menolak pemimpin-pemimpin seperti ini pada pilihan raya umum ke-15, katanya dalam satu hantaran di Facebook sempena kempen pilihan raya umum ke-15 di Kedah baru-baru ini. Terima kasih Presiden PAS kerana mengingatkan maksud amaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra
Al-Isra' bahawa pada hari kiamat nanti setiap manusia akan dibangkitkan bersama pemimpin yang mereka ikuti sewaktu di dunia. Ini menunjukkan bahawa setiap amalan kita termasuk dalam soal pemilihan pemimpin kerajaan akan turut dicatat oleh malaikat serta mempunyai perhitungan dosa dan pahala, kata Abdul Hadi. Namun harus diingat, surah ini bukan untuk digunakan oleh pemimpin PAS yang memfitnah dan ponteng daripada menjalankan tugas hakiki untuk terbabit dalam perbahasan di Parlimen demi menjustifikasi kebejatan mereka. Sungguh, kita menghadapi satu kemungkaran yang sangat bahaya. Apabila kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 dirampas akibat fitnah yang pasti turut dicatat oleh malaikat dalam perhitungan dosa dan pahala pemimpin yang menunggang agama. Boleh tak para walaun beri jawapan yang masuk akal? Apa guna jadi ahli parlimen jika sering ponteng sesi mesyuarat di Dewan Rakyat? Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man memberi amaran kepada ahlinya agar tidak mengkhianati parti tersebut. Kita beri amaran dan peringatan supaya yang kecewa tidak dicalonkan, tidak khianat kepada perjuangan rakyat ini. InsyaAllah, kita juga beri amaran bahawa mana-mana yang tidak terpilih, kalau mereka khianat, kita akan hentam dia, kita akan serang dia habis-habisan. Pastikan tiada pengkhianatan dalam kalangan kita, katanya pada Majlis Pengumuman Calon Perikatan Nasional untuk Pilihan Raya Umum ke-15 malam kemarin, lapor Harakah Daily. Tuan Ibrahim berkata pemilihan calon-calon disemak, diteliti oleh Majlis Syura Ulama. Kesemua calon yang terpilih telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan tanggungjawab dan tidak khianat kepada rakyat yang memilihnya, ujarnya. Katanya negara perlu diuruskan oleh pemimpin yang bijak pandai, amanah dan punya hala tuju yang jelas bagi pembinaan sebuah negara bangsa. Maka nakhoda yang melayari dan memandu kita semua mestilah terdiri daripada tokoh kepimpinan yang bersih, yang menentang rasuah, yang menentang salah guna kuasa, yang menentang kezaliman dan menentang penyelewengan. InsyaAllah, kita bersama-sama bergabung tenaga, membina dan membangunkan masyarakat kita. Tanggungjawab kita besar. Bukankah hanya boleh dibeli dengan beberapa ringgit undi kita? Jangan terpengaruh dengan budaya politik liar yang lama. Kita perlu hala tujuh yang baharu, tegas Tuan Ibrahim. Beliau yakin rakyat sedang menanti sebuah kepimpinan Perikatan Nasional untuk menerajui negara pada masa hadapan. Kelakarnya, Perikatan Nasional ialah parti yang dihasilkan menerusi pengkhianatan terhadap rakyat yang memilih Pakatan Harapan secara sah pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri mengaku beliau merancang pengkhianatan itu dengan mengajak Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi sehingga tercetus langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Saya mencadangkan Presiden Bersatu sebagai calon Perdana Menteri baharu. UMNO pun setuju ketika itu sehingga muncul Kerajaan Perikatan Nasional bagi menggantikan Kerajaan PH. Kewujudan Kerajaan PN bukan secara tebuk atap atau pintu belakang, ujar beliau, lapor Harakah Daily 22 Oktober 2022. Bagi Tuan Ibrahim, perbuatan Presiden Bersatu itu adalah satu jasa besar. Kononnya kerana pengorbanan Bersatu itu, UMNO dan PAS dapat jadi kerajaan. Kerana itu sehingga Parlimen dibubarkan, pimpinan parti itu masih bercakap muafakat nasional, iaitu satu kerjasama antara PAS dan parti yang dikuasai kleptokrat wajar diteruskan. Tuan Ibrahim bercakap tentang keperluan kepada kepimpinan yang bersih, menentang rasuah, salah guna kuasa, kezaliman dan penyelewengan. Namun sejarah mencatatkan selama 31 bulan lebih, PAS bersekongkol bersama Bersatu dalam Perikatan Nasional dengan parti yang tidak memiliki ciri-ciri sedemikian. Bukan itu sahaja, PAS melanggar manifestonya pada pilihan raya umum ke-14, khususnya bagi Teras 6, pengharmonian sistem perundangan dan tadbir urus negara selaras dengan kehendak syariah. Teras 62, iaitu meluluskan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 ke arah memartabatkan syariah dan menaik taraf Mahkamah Syariah tidak dilaksanakan walaupun ia sudah jadi kerajaan. Begitu juga bagi Teras 63, meminda akta-akta yang bertentangan dengan konsep keadilan Islam dan yang menafikan hak-hak rakyat, antaranya SOSMA, dengan menghapuskan peruntukan-peruntukan yang menzalimi rakyat. Sebaliknya, PAS
menyokong kezaliman apabila bersetuju kerajaan mengekalkan subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA digunakan untuk menahan suspek selama 28 hari. PAS hari ini bukan parti yang punya kredibiliti untuk bercakap tentang amanah mahupun penentangan terhadap kezaliman dan pengkhianatan. Perikatan Nasional, gabungan parti yang dianggotai PAS khianat mandat rakyat menyebabkan politik negara tidak stabil, harga barang dan inflasi naik, ekonomi merudum, pelabur lari dan ramai rakyat hilang pekerjaan. Justru, siapakah yang kencing rakyat? Angin perubahan biarpun sekadar sepoi-sepoi bahasa sudah mulai terasa di Kelantan. Menurut pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Kelantan, Nik Nazmi Nik Ahmad, keinginan untuk berubah itu jelas kelihatan dalam kehadiran rakyat dalam majlis memperkenalkan calon Parlimen Pasir Mas, Datuk Husam Musa yang turut dihadiri pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim malam tadi. Pada hari ini kita dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim turun ke Pasir Mas dan walaupun cuaca tidak begitu mengizinkan, tetapi kehadiran cukup luar biasa. Dan ini bagi saya membuktikan warga Kelantan menghantar mesej yang jelas bahawa dalam pilihan raya umum kali ini orang Kelantan nak sesuatu yang baru. Betul atau tidak? Peluang kita ada jelas di depan mata. Bila kita masuk ke pilihan raya kali ini, saudara-saudara, sebab pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri diadakan waktu yang berbeza. Tahun depan, insya-Allah, kita anggarkan bulan 3 akan ada pilihan raya negeri. Bayangkan, 19 hari bulan November 2022, Pakatan Harapan menang. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan Datuk Husam Musa menyumbang 1 kerusi ke arah kemenangan tersebut. Katanya disambut laungan takbir oleh para hadirin. Beliau menyeru supaya rakyat Kelantan melakukan perubahan dengan memberi peluang kepada Pakatan Harapan. Cukuplah Kelantan sekarang, masalahnya terlalu banyak. Kita sedar cabaran tersebut. Kita mahu sesuatu yang baharu. Kita tidak mahu anak Kelantan terpaksa merantau nak cari kerja. Kita tak mahu Kelantan nombor 1, bukan dari segi pembangunan ekonomi, tetapi dari segi kemiskinan atau masalah sosial. Tegasnya, senada dengan Nik Nazmi, Husam berkata, negara kita berada dalam keadaan terhuyung-hayang macam kapal tanpa nahkoda. Ekonomi kita tidak terurus, politik tidak stabil, anak muda susah, orang kampung menderita, harga barang tidak terkawal, peluang kerja pula tak ada, ekonomi di negeri kita tak tersusun. Jadi inilah masanya kita angkat seorang pemimpin yang terpuji dan terkenal di peringkat antarabangsa yang boleh menyusun ekonomi dan masyarakat berbagai kaum untuk memimpin, tegasnya. Beliau berharap pengundi Pasir Mas boleh sama-sama berjuang mencapai kemenangan pilihan raya umum ini. Kata Husam, sekiranya Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri, maka lebih banyak pembelaan ke atas negeri Kelantan, khususnya Pasir Mas boleh dilakukan bagi membantu penduduknya. Sementara itu, dalam ucapannya, Anwar berkata, kerajaan perlu berani membuat perubahan. Menurut beliau, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob sama sahaja. Jadi saya tawarkan dasar dan sistem yang berbeza. Tidak tolak ansur dengan yang curi balak, curi kontrak, curi hak rakyat. InsyaAllah, Allah beri kekuatan kepada kita. Kata Anwar, Kelantan sudah lama memberi peluang kepada UMNO dan PAS. Kali ini try puak-puak Ambon ni sekali. Pilihan raya buat apa? Nak tubuh kerajaan, nak tolong rakyat, keceklah hebat pun. Bawa Quran, hadis semua, tetapi untuk apa? Kerajaan ini untuk jaga amanah, jadi baik, jadi molek. Bidasnya, beliau mempersoalkan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mewakili Parlimen Kelantan tetapi tidak mampu menyelesaikan isu bekalan air berkarat atau air tebeng di negeri itu biarpun mempunyai peruntukan kerajaan persekutuan. Air untuk minum bukan air teh. Jadi kerajaan bertanggungjawab untuk bela nasib rakyat. Kelantan adalah negeri yang termiskin. Ini pilihan raya ini bukan nak bincang atau nak putuskan kerajaan negeri. Kerajaan negeri, sebentar. Ini nak pilih kerajaan Malaysia. Nak pilih Perdana Menteri.
nak pilih kerajaan Malaysia, bagi hamba peluang bersama Hussein. Ya, insya-Allah hamba muda-muda walaupun nampak muda juga. Tapi bagi peluang kita bawa perubahan. Sudahlah rasuah ni, sudah. Curi-curi barak, sudahlah. Tambah-tambah judi, sudah. Mesin-mesin baru tak payahlah. Jadi belakang Melaka. Jadi kita nak guna peluang ini, nak buat sesuatu yang baik. Masalah air boleh selesai. Takkan tak boleh selesai. Kerajaan negeri Menteri Perempuan, Menteri Air. Tegasnya, beliau menyelar pihak yang menuduhnya menentang ulama kerana bersuara. Sedangkan Menteri UMNO Bersatu dan PAS tidak berani bertindak walaupun bilangannya sangat ramai. Masa UMNO BN cabutan judi berapa kali? 22 kali. Masa Pakatan Harapan turun 8 kali. Mari PAS naik 22 kali. Sindirnya. Menurut Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah, Kerajaan Negeri Kelantan menganggarkan ia memerlukan sekitar 7 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah bekalan air bersih di negeri itu. Kenyataan itu dipertikai oleh Husam yang berkata, Kelantan hanya memerlukan sekitar 3 bilion ringgit untuk memperbaiki bekalan air dengan tadbir urus yang baik. PAS sudah jadi sebahagian daripada kerajaan BNPN masih gagal untuk menguruskan isu air tebing di Kelantan. Kali ini rakyat Kelantan diberi peluang untuk mencuba merubah kerajaan persekutuan kepada yang mesra rakyat. Enggan berubah, kemungkinan besar isu air tidak akan selesai. Jangan percaya janji pemimpin Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS mahupun Barisan Nasional kerana ternyata pemimpin mereka gagal menangani masalah air yang dihadapi rakyat Kelantan sejak sekian lama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.